Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita terus ke muka surat yang ke-57, Wahdaniyah dan keterangannya. Dan kata musannif, wal wahdaniyah ay la saniya lahu ta'ala fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Baik, kita masuk kepada sifat yang keenam, iaitu sifat wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Iaitu sifat yang wajib kepada Allah Ta'ala. Wahdaniyah artinya esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya, kerana diambil daripada maksud tafsir pengarang kitab, diambil daripada musannif, tafsir musannif itu. Dia kata wal wahdaniyah ini esa, artinya esa, wahid, esa, tunggal. Tunggal apa? Tunggal dalam tiga perkara. Pertama, tunggal di dalam zat, satu di dalam zat. Kedua, esa atau tunggal di dalam sifat. Yang ketiga, esa pada perbuatan. Baik, kita tengok satu-satu. Yang dikatakan wahdaniyah pada tiga itu, tunggal pada tiga benda ini. Pertama, wahdaniyah pada zat, yakni ketiadaan bersusun pada zat seperti berjisim yang menerima bahagi. Pertama sekali, Allah ni tunggal, satu pada zat. Kita banyak zat, darah, air, tulang, daging, lagi macam-macam lah, urat, banyak bahagian kita ni. Allah satu, dia tak macam kita. Kita ni ada bahagian kepala, tangan. Allah tak ada macam itu. Kita ni banyak kepada zatnya. Dia mari kepada darah. Kencing pun berjenis-jenis kencing. Kencing tawa, kencing manis, kerak kencing, kan macam-macam jenis kencing kita ni. Darah pun berjenis-jenis, darah rendah, darah tinggi, darah putih melebihi darah merah. Darah merah terlebih kena duk buang tiap-tiap bulan pula. Banyak zat kita ni. Kita ada bahagian lidah, kita ada bahagian mata. Kita banyak. Allah tak ada macam itu. Allah satu pada zat. Yang pertama, kita ni banyak jenis zat, zat sana, zat sini. Kita ni boleh dipotong-potong, sebab zat kita ni boleh dibahagi-bahagikan, dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga di hari kiamat sekalipun, hingga di akhirat sekalipun, tak kala melihatkan dia oleh segala orang yang mukmin. Kita tak boleh nak bayang macam mana, Ustaz? Allah ni satu.
Satu macam mana? Kita faham satu tu satu. Saya ni seorang. Seorang saya ni ada kepala, ada rambut, ada telinga. Allah satu, tapi bukan macam kita. Bukan ada mata macam kita. Kita ni ada pembahagian kepala, dada, tangan, perut. Ada bahagian paha, ada bahagian kaki, ada bahagian kuku. Kita banyak bahagian, banyak juzuk, banyak sifat. Allah tak ada. Tak boleh bayang lah ustaz, macam mana Allah tu macam mana? Tak boleh bayang. Sampai kiamat, tengok Allah esok di hari kiamat, baru orang boleh tengok. Lah tu saya duk bayang ni. Sebab tu nikmat yang paling besar ialah nikmat melihat Allah dalam syurga. Macam mana tuan-tuan malam-malam bulan mengambang, pergi ke mana pun nampak bulan. Melainkan duduk dalam rumah lah tak nampak bulan. Bila kita keluar daripada rumah, pergilah ke mana-mana pun kita nampak bulan. Macam itulah orang-orang yang bertakwa, nampak Allah di hari kiamat. Pergi ke mana pun dalam syurga dia nampak. Itu nikmat yang paling besar sekali. Nampak Allah di hari kiamat. Baik, kemudian maka iaitu ibarat daripada menafikan kam muttasil kepada Allah. Apa dia kam muttasil? Tiada dapat zatnya dibelah atau dikerak. Macam kita ada pembahagian, boleh kerak tangan, kerak kaki, kerak kepala. Kita boleh kerak sebab kita satu tapi banyak bahagian. Allah bukan macam itu. Allah satu. Tu tak faham ustaz, tu saya duk faham lah. Cukuplah kita belajar Allah tu esa, tak serupa macam kita. Dan nafi pula kam munfasil pada zat, iaitu tiada ada zat yang lainnya seumpama zat Allah. Dia kata tidak ada sama seperti zat Allah Ta'ala, tak sama. Sebab itu kita tak boleh kata Allah ni ada mata, kita tak boleh kata Allah ni ada tangan, tak boleh kata Allah ni ada kepala, ada lidah, ada kaki. Sebab ada orang kata Allah ni ada mata, tapi tak serupa dengan mata kita. Mata tu mata Allah lah. Jadi kita tak tahu mata tu, tapi tak serupa dengan kita lah. Tak boleh sebut macam itu. Dia kata tiada zat yang lainnya seumpama dengan zat Allah. Kalau kita kata Allah ni ada mata, tapi tak serupa dengan mata kita, habis itu serupa dengan mata siapa? Serupa dengan mata siapa? Tak tahu lah, tapi tak serupa dengan mata makhluk lah, mata Tuhan lah. Dah, kita tak tahu. Allah tu melihat dengan apa? Dengan kebesaran Tuhan. Kita tak tahu dia melihat dengan apa. Itu nama dia wahdaniyah yang pertama, iaitu Allah Ta'ala ni esa dalam zat. Yang kedua, Allah Ta'ala ini wahdaniyah pada sifat. Maknanya ialah Allah Ta'ala tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada satu jenis seperti ada baginya dua kudrah atau lebih banyaknya, dan dua iradah atau dua ilmu atau lebih banyaknya, dan tiada bagi orang yang lain sifatnya seperti sifatnya, seperti adalah bagi yang lain itu kudrat seperti kudrat Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, yang kedua ialah Allah Ta'ala esa dalam sifat. Manusia ni ada dua sifat, tiga sifat. Manusia ni ada dua, tiga sifat. Okey, apa sifat kita? Sifat kita lah tengah awal kita puasa, sahur tadi 5.30, sekarang baru 9.20, awal lagi. Bila sebut awal, apa makna awal? Bila sebut awal, maknanya kuat lagi, bertenaga lagi. Ni kalau ajak panjat Bukit Keledang, mau panjat ni. Sebab apa? Sifat kita masa ni masih kuat. Tunggu petang sikit, mai pukul 5, pukul 4.30 lembek lah. Pagi tadi kuat, pasal petang lembek. Itulah sifat manusia, dia ada 2-3 sifat.
Allah Ta'ala sentiasa kuat. Boleh faham? Okay, kita ni banyak sifat. Ya, sifat tengah duk sayang pada makwa, baiklah. Dengan isteri, baiklah. Baru menikah, sifat baru menikah, duk saja-saja. Wah, malam ni kita buka puasa dekat impiannya, wak wak dah menyampah, bewak. Nampak tu sifat dia. Sifat marah dia mari bewak tu. Sifat tengah duk sayang dia panggil wak. Itu sifat kita, ada 2-3 sifat. Allah Ta'ala ni dia maha penyayang. Sifat kita ni sayang, tapi sayang tu sayang sikit, sayang banyak. Sifat kita ni, Allah ni sentiasa maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, sentiasa maha penyayang. Dia bagi pada kita ni semua cukup. Cukup di sini maksudnya apa? Bukan semua kaya. Hai Ustaz, orang sebelah rumah saya kaya, saya miskin. Ustaz kata Allah ni maha penyayang, dia bagi sama kata kaya. Pasal apa saya tak kaya dengan dia? Dah, Allah bagi itu mengikut kesesuaian kita. Dia bukan bagi ikut semua, dia bagi ikut kesesuaian kita. Yang ni aku bagi 5 orang anak, cukup untuk dia. Yang ni aku bagi kat dia 2. Yang ni aku bagi kat dia 3. Yang ni aku bagi dekat dia rumah banyak ni. Yang ni aku bagi dekat dia banyak ni. Allah bagi tu dengan ilmu. Allah bukan bodoh. Manusia ni sifatnya banyak sifat. Bodoh dengan pandai tu pun 2-3 sifat manusia ni. Dalam pelajaran pandai, periksa nombor 1. Dapat hadiah tiap-tiap tahun naik pentas, hari anugerah sekolah. Tapi duk kena tipu dengan orang Iran, duk bawa dadah dah ni. Duk kena tipu dengan orang Nigeria. Ada satu profesor janda, kesunyian, umur 50 tahun lebih, duk main komputer, main internet, berkenalan dengan orang putih. Sampai 500 juta dia duk masuk duit bagi kat Mak Saleh tu. Rupa-rupanya bukan orang putih, orang gelap. 500 juta. Anak murid dia beribu-ribu. Profesor, tapi kena tipu dengan Mak Negro. 500 juta. Dalam pelajaran kamu pandai, tapi dalam berfikir kamu bodoh. Itu sifat manusia. Allah Ta'ala ni tak ada sifat bodoh. Allah Ta'ala ni sifat dia pandai semedang. Esa sifatnya. Segala sifat yang sempurna kepada Allah tu esa. Kita ni ada masa bodoh, ada masa cerdik, ada masa waras, ada masa tak waras. Ada masanya kita boleh fikir dengan bagus, ada masanya kita tak boleh fikir dengan bagus. Ada masanya kita gabra, ada masanya kita tak gabra. Ada masanya kita lupa, ada masanya kita tak lupa. Allah ni sentiasa tak lupa. Itu beza. Itu yang saya kata pada tuan-tuan. Ya, kita ni ada masa larat, ada masa tak larat. Allah sentiasa larat, kudrat. Jadi ada orang tua kata, duk temu ramah rancangan bersamamu. Temu ramah. Macam mana makcik hidup seorang-seorang? Dah jiran-jiran lah, mereka lah duk tolong hantar nasi apa semua, mereka lah duk tunggu mereka hantar lah. Tak minta bantuan ke? Ketua kampung ke, YB ke? Ketua kampung pun susah, macam makcik juga. Nak minta tolong YB maklum saja, tunggu pilihan raya. Apa nampak muka? Tu doa kat Tuhan, doa kat Tuhan je lah. Jadi Tuhan pun maklum sajalah, Tuhan pun nak tengok ramai orang. Larat dia nak tengok semua. Dia kata ni nampak ni. Dah lah miskin, bodoh pula. Dia boleh cakap tak kata kat Tuhan lah, ramai minta. Tuhan bukannya macam kita. Kita sungguh tak menang tangan. Tak menang tangan duk pasal Ramadan, kawan nunak, kawan ni nak, makcik saya nak apa balik 5, makcik saya nak 10. Lala dia hempuk acuan apa balik tu, aku tak larat, lari balik, dia tinggal habis dengan telok majerit, dia tinggal habis.
Allah dah berapa bilion ke tak berapa bilion, beratus bilion pun Allah sentiasa bermampu. Dia tak ada tak mampu. Ikan dalam laut, ulat dalam batu, binatang dalam hutan, semuanya Allah uruskan. Dia tak macam kita pun letih lah. Tak, Tuhan tak letih. Manusia ni ada sifat kuat, ada sifat letih. Ada sifat malas, ada sifat rajin, ada sifat penyegat. 5 hari pertama semua rajin sembahyang tarawih. Lah malas. Duduk rumah tambah-tambah dekat hujung nanti lagi malas cari kuih ya. Tu yang saya kata tu 10 malam terakhir opah-opah dah minta maaf lah. Sama-sama depa habis sembahyang tarawih minta maaf. Tak datang dah tu malam esok minta maaf lah, minta maaf lah. Aku tak main dah lah. Kenapa Kak Yah tak minta maaf ni, tak datang dah nak buat kuih. Sebab apa? Sebab sifat tu banyak. Allah dah. Allah kalau sifat Allah Maha Penyayang, dia penyayang semua. Dia tak nak pilih kasih. Iyalah Ustaz, kalau tak nak pilih kasih, kenapa Allah tak bagi kat saya anak? Sebab Allah kasih kat hang. Sebab Allah kasih kat kamu. Sebab tu Allah tak bagi anak. Yalah kalau dia kasih, dia bagilah seorang apa nak main. Ada 5 orang muhang lupa dengan anak hang, bertinggal dalam kereta mati. Apa dengan anak boleh lupa ni, tak munasabah. Ni Bunda Sarawak nama dia. Hak 5 orang, 3 orang bagi pun hang lupa, tambah aku bagi ramai. Aku tahu hang tak boleh belah. Dah, tak bagi seorang cukup. Sebab tu kita kena pandang baik dengan Allah Ta'ala. Ni nak anak. Tiba-tiba cukup. Hari datang bulan, marah ke Tuhan. Tak reda datang bulan. Bila tak reda datang bulan, dia marah ke laki dia pula. Laki dia pula kena pula. Reda lah sifat tu. Allah tahulah bila masa dia nak bagi, bila masa dia tak bagi, bila masa dia nak ambil balik. Allah tu Maha mengetahui. Dia bukan bodoh. Kita kadang-kadang bodoh. Beli saham, kita ingat kita untung, kita pun beli untung. Kita pun jual, tengok rugi. Allah, hari tu aku beli dah kena, hari ni aku beli tak kena pula. Tu sifat manusia. Sifat manusia dia ada bodoh, ada tak bodoh. Hari ni aku beli tepung talam dengan pulut panggang bagus, lemak makan. Buka puasa tak makan nasi dah, makan pulut. Tak ada nak buka dengan daun telan sekali. Dengan lidi tu pun telan sekali. Lah bukan lidi lah, dengan stapler. Stapler punya lapak lemak sungguh. 4 hari lepas tu beli lagi sekali. Beli terkena. Buka-buka tu dia lembek. Pasal apa aku beli dulu kena elok? Pasal apa aku beli sekarang ni tak elok? Sebab sifat manusia ada masa elok, ada masa cuai. Ada masa tak perhati, ada masa dia lupa. Tak, bagi Allah tidak. Allah sentiasa ingat. Dia cuma ada satu sifat. Sifat Allah ialah baik belaka. Sifat Allah tidak ada buruk, tidak ada cuai, tidak ada tak larat, tidak ada bodoh, tidak ada leka. Wa mallahu bighafilin. Allah tidak pernah lalai. Manusia lalai. Nah, dia lalai, dia naik kereta, dia letak kunci kereta atas riba. Tumpang kereta orang lain, mai ceramah rumah MB. Kereta dia tinggal kat tempat lain, dia naik kereta kawan dia. Kunci kereta dia tinggal atas riba. Bila dia keluar terus sekali. Kunci tu jatuh di atas. Bila dah habis ceramah, balik ke kereta dia, duk rabah. Mana kunci saya? Dia ponggah habis kereta kawan ni. Buka habis, bak lapik kaki lah, buka semua tak ada. Mana aku letak? Tu nama dia cuai. Ingat-ingat balik, aku tak tahan riba. Aku tak tahan riba, aku keluar yang tu kot jatuh. Pi patah balik cari. Jumpa, hancur lah. Langgar dek lori. Dengan remote tu apa hancur lah. Tu nama dia apa? Nama dia cuai. Baik. Allah tidak pernah cuai.
Allah sentiasa ingat, tak pernah cuai. Baik, yang ketiga, wahdaniyah pada perbuatan. Allah Ta'ala esa dalam perbuatan. Kita boleh buat baju sendiri. Boleh ustaz, saya tukang jahit. Boleh buat kain? Itu tak boleh. Saya beli kat Rainbow, saya beli kat UO. Tukik kilang pula kata, saya ada kilang kain, saya ada mesin jahit, saya boleh jahit baju saya. Boleh. Lepas tu kain hang dapat daripada mana? Oh, kain saya beli daripada negara China. Maknanya hang tak reti buat kain juga. Tanya pada orang Cina, apa pandai buat kain? Kami buat kain sendiri. Daripada apa buat? Kami buat daripada kapak. Kami boleh buat kain, kami pintar jadi kain. Jadi benang jadi kain. Daripada apa kamu pintar? Daripada kapak. Kapak siapa buat? Yang tu kami tak boleh buat, Tuhan yang buat. Itu manusia, dia tak boleh buat kerja seorang-seorang. Nak pasang ni tak boleh buat seorang-seorang. Nak buat apa benda pun kena ramai-ramai. Allah Ta'ala buat dunia ni, Allah tunggal buat. Allah tak minta bantuan. Tuan-tuan nak buat rumah, arkitek bincang, engineer bincang, bincang dengan tukang, bincang dengan isteri, bincang baru siap rumah. Siap-siap rumah tu pula tengah duk buat, pindah lain pula. Pening tukang. Dia kata tak dapur ni tak kecil sangat. Ada yang dah siap satu rumah, lawa sangat dapur, tak gamak nak pakai. Buat dapur lain pun lawa sangat, tak gamak nak masak. 3 dapur rumah. Tu dia. Saya pernah pergi rumah orang macam tu. Oh, je banyak dapur ni. Semuanya wet kitchen belakang, bukan dry kitchen ni. Dia kata, ustaz, mula-mula buat macam ni cantik sangat, tak gamak nak pakai, takut asap. Buat di belakang pun cantik juga, buat belakang lagi sekali. Tu dia. Dia duduk 2 orang. Dia dah pakai kat Maxwell. Manusia dia macam-macam, dia bertambah sebab dia lemah. Sebab tu kita ada renovation. Rumah kita ada renovation, baju pun renovate. Beli tudung tak puas hati, balik rumah pergi bubuh labu cing, bubuh labu kundang. Ni tak puas hati, bunga di tudung, bunga atas kepala. Macam nenah. Kita ingat tudung nenah. Dia tak puas hati. Sebab tu manusia, tuan-tuan, dia ubah-ubah. Allah ni, tuan-tuan, dia buat semua cantik, tak payah ubah. Cuba tengok matahari, tak ada ubah. Allah buat lawa dah. Bukan ada penasihat. Kita ada penasihat. Semua ada penasihat. Ya, ini ada penasihat, keuangan ada penasihat, desain ada penasihat, politik ada penasihat. Semua sihat belakang. Allah tidak ada penasihat. Dan apa yang Allah buat sangat elok. Allah buat pada kita air mineral, air telaga, air sungai, cantik sangat. Manusia yang bagi jahat. Habis sungai tak lawa, keruh habis. Allah Ta'ala buat kepada kita buah-buahan yang sangat elok. Manusia pergi berbuah racun pula dah, makan-makan habis kanser. Allah Ta'ala buat kepada kita udara yang sangat sihat. Kita pergi buka kilang merata-rata, akhirnya udara tak sihat. Allah Ta'ala buat kepada kita gunung ganang yang sangat cantik. Kita pergi tarah habis, pergi gondol habis, lah jadi banjir. Apa yang Allah buat semua cantik, sangat esa. Allah seorang, Allah Ta'ala buat satu, buat sifat dia tu, perbuatan dia, tak perlu kepada orang lain bagi tunjuk ajar. Manusia yang bagi rosak di alam. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
berlakunya kerosakan di langit, di bumi, di laut kerana tangan-tangan kita. Sebab apa bulan tak rosak? Cuba tuan-tuan tengok, kenapa bulan tak rosak? Tunggu lagi 2 hari, nanti bulan mengambang. Tunggu lagi 4 hari, 5 hari, nanti bulan akan mengecil. Tunggu lagi 10 hari, dia mengecil. Tunggu lagi 15 hari, langsung tak nampak bulan. Tunggu lagi 21 hari, 22 hari, nampak pula anak bulan. Elok aja bulan tu. Anak bulan, bulan mengambang, bulan sabit. Anak bulan, bulan mengambang, bulan sabit. Kenapa aturan bulan tu elok? Sebab manusia tak kacau. Kalaulah manusia boleh kacau pergerakan bulan, bulan pun pening. Nasib baik kau jauh bulan, kalau dekat ubah-ubah. Ni macam cerita Sudin pergi rompak. Minyak nyinson mata kaji semaring sang. Habis dia rompak, habis gua penyamun 40. Elok nak pegang lampu panas. Nasib baik kau panas dah. Kalau kau tak panas dengan kau pun kau rembat. Manusia ni apa yang ada di bumi, selagi mana dia boleh kacau, habis dia kacau. Sebab tu bumi ni jadi kacau bilau. Kenapa matahari elok aja berjalan? Sekarang pukul 9.30, elok aja pukul 9.30. Pukul 12 tengah hari, matahari tegak di atas kepala. Kompom tegak. Ustaz, bulan lepas Ustaz, pukul 11 dia dah tegak dah Ustaz. Jam kamu bohong. Matahari tak pernah bohong. Jam kamu jahat, tak betul. Tuan-tuan, yang kita tak usik ciptaan Allah, semua elok. Tapi bila dapat bumi pada kita, kita usik ciptaan Allah. Apa pun yang kita usik ciptaan Allah, habis tak elok. Allah bagi kita ni muka, elok dah muka. Tapi tak puas hati, gelap. Tengok muka orang ni cerah, tengok muka orang ni cerah, tengok muka ni cerah, tengok muka dia di cermin, gelap. Saya malu melihat wajah saya sendiri di cermin. Sesentiasa menutup muka saya. Tetapi sejak saya menggunakan produk ini, wajah saya bertambah cerah. Cerah sungguh muka dia, tapi tangan gelap. Sekarang kulit dia makin nipis. Kulit dia mati, kulit dia nipis. Bila kulit dia nipis, dia boleh datang kanser kulit. Kita ubah ciptaan Tuhan. Tu masalah lah. Kita duk tengok hidung kita kembang. Tengok hidung orang ni mancung, tengok hidung ni mancung, main hidung kita kembang. Dia lupa kembang lah bagus, tak spek mata, tak jatuh lah. Dia pergi jumpa doktor plastik apa atau pergi belah operate. Memang mancung. Tapi apa jadi? Tengok dagu tak lawa, pergi cocok dan dagu. Panjang dagu ke bawah. Lah jadi macam janggut Firaun, panjang ke bawah. Sampai diri kita sendiri kita pergi ubah. Ini masalah. Okey Ustaz, anak saya sumbing. Itu ciptaan Tuhan. Adakah saya nak biarkan dia terus sumbing? Itu boleh dibetulkan balik. Apa sebab tujuan dibetulkan? Supaya dia boleh sembahyang, dia baca Quran, dia boleh ibadat. Harus dielokkan. Yang tu tak apa, tak salah. Ni muka kamu yang kamu nak bagi putih tu, apa nak baca Quran ke? Hidung kamu yang kamu nak bagi mancung ni sebab nak baca Quran ke, nak sembahyang ke? Tak, maka tak payah. Mulut untuk buat ibadat. Nak buat ibadat kepada Allah supaya jadi senang, buatlah. Anak kita dilahirkan dalam keadaan tiada lubang punggung, nak berak lagu mana? Operate lah korek supaya ada lubang punggung, supaya dia boleh buat ibadat. Sebab tu orang perempuan ke laki-laki ke diharamkan cukur bulu kening. Bulu kening tak nak kena mengena dengan ibadat. Pasal apa yang makcik pergi cukur bulu kening? Saja nak pergi lawa. Adakah dia nak semayang? Tak. Kalau itu biarkan dia. Tapi tak lawa orang tu tebal sangat. Lantak bila tak lawa pun Tuhan buat lawa lah. Ahsani taqwim. Jadi bila kita ubah ciptaan Tuhan,
baik atau buruknya, kita akan sampai balik pada kita. Kita ubah yang Tuhan buat pada kita, buruknya akan sampai pada kita. Baik. Sabda Nabi SAW, muka surat 59. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq, fa innahu la tuhitu bihi al fikrah. Fikirkan olehmu pada segala yang dijadikan ini, dan jangan kamu fikir pada Tuhan yang menjadikan makhluk. Nabi kata, fikirlah apa yang Allah Ta'ala ciptakan, jangan fikir Allah. Kaji yang Allah Ta'ala ciptakan, jangan duk kaji Allah. Kita kaji, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat, kami mudahkan kejadian kamu, keadaan kamu di langit dan di bumi. Allah Ta'ala kata pada kita, tidakkah kamu lihat, kami berikan kemudahan pada kamu di langit dan di bumi. Maknanya manusia ni kena kaji bagaimana nak hidup semakin mudah, bagaimana kita hidup semakin mudah, di mana-mana pun semakin mudah. Kajilah. Allah kata dah dalam Quran, dia suruh kaji. Semalam saya ceramah anjuran polis trafik Bukit Aman, buat dekat satu masjid. Polis trafik Bukit Aman bersama dengan masyarakat bagi bubur lambuk tepi jalan. Edarkan bubur lambuk dekat pengguna jalan raya. Ada yang kono pun patah balik pun dah, takut roadblock. Bukan roadblock, mereka bagi bubur lambuk. Tak erti ni tuan-tuan, lesen tak ada, road tak mampu, patah balik habis. Jam jalan ni. Siam ada saya tengok. Tuan-tuan, saya kata dalam bab jalan raya, tajuk semalam ialah perspektif jalan raya dalam Islam. Saya kata semakin hari semakin canggih. Kita sebut tentang jalan raya ni ada 4. Pertama, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, zalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, wal lailu sabiqun nahar, wa kullun fi falakin yasbahun. Allah Ta'ala sebut yang pertama sekali ialah sistem jalan raya. Sistem dia, matahari berjalan pada tempatnya, bulan berjalan pada tempatnya, siang pada tempatnya, malam pada tempatnya. Tidak pernah berlanggar matahari dan bulan, siang dan malam. Apa maksud? Maksudnya ialah matahari satu jalan, bulan satu jalan, dia tidak akan aksiden. Begitulah lori satu jalan, kereta satu jalan, motosikal satu jalan, barulah tak aksiden, barulah boleh buat op sikap, op selamat. Ini tidak. Kita hari ini di satu jalan, dibubuh semua dalam tu. Bapak lori di situ, bah 2 tingkat pun jalan tu, motosikal pun jalan tu, yang naik basikal pergi exercise pun jalan tu juga. Tu jangan tak mati. Ubah sistem. Kita buat. Sekarang mereka kaji. Nak besarkan jalan macam mana ustaz? Sana bangunan, sini bangunan. Buat masa. Lori pukul berapa boleh masuk? Bah pukul berapa boleh masuk? Laluan ni bah tak boleh masuk. Laluan ni lori tak boleh masuk. Sistem tu kena buat. Nak balik kampung nanti, lori tak boleh guna lebuh raya daripada hari ini sampai hari ini. Daripada 4 hari sebelum raya, selepas 4 hari raya, lori tak boleh jalan. Tidur di rumah masing-masing. Itu sistem. Kita tiru daripada Quran. Begitu juga dalam jalan besar, dalam bandaraya.
Laluan kuning hanya untuk bas, laluan kuning hanya untuk teksi, yang lain jangan masuk. Laluan khas, barulah kita boleh kontrol. Ni laluan motosikal tak boleh masuk laluan tengah, hampa tu kecil. Dah lah bumbung tak ada, dinding pun tak ada, belagak pula, aduk jujur sikit. Baru kita boleh buat tu sistem jalan raya. Sistem jalan raya tu untuk tujuan kebaikan. Tuan-tuan cuba tengok, bila ikan bergerak di dalam laut, beratus ribu sekali bergerak, tak pernah aksiden. Ikan tu berenang elok, tak aksiden. Kita ni nak keluar dia pun aksiden. Ni nak keluar ni, nak turun daripada kerusi nak berjalan tu pun belagak. Belagak, minta maaf. Sebab apa yang ikan tadi tak aksiden? Sebab mereka ada sensor. Depan ada sensor, kiri kanan ada sensor, belakang ada sensor. Dia boleh bergerak serentak. Sensor tu duk bunyi pada dia. Saya kata sekarang kita dah buat budaya sensor. Orang ni bawa laju, kita boleh sensor dia, berapa kelajuan dia, tangkap dia bawa laju. Sensor pada traffic light, bila dia pijak sensor, traffic light akan menyala lampu hijau. Bila sensor tak dipijak, dia kekal warna merah. Benda itu Allah Ta'ala kata dia akan dimudahkan. Kereta kita pun kena ada sensor, belakang ada sensor, kiri kanan ada sensor. Kalau semua orang fikir yang macam mana Allah Ta'ala buat, bagaimana yang Allah Ta'ala cipta, semakin lama kita semakin senang hidup kita. Semakin senang tuan-tuan, tak payah nak pening-pening kepala. Yang kedua, disebutkan kepada kita jalan raya tu apa? Allah kata wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong bila berjalan di atas muka bumi. Bapak lori jangan belagak mentang-mentang besar. Bah 2 tingkat jangan duk belagak mentang-mentang besar. Sedarlah diri orang-orang kecil yang naik basikal, yang naik motosikal, sedar diri, jangan duk cilok sangat. Yang naik kereta mahal jangan duk belagak sangat. Yang naik kereta murah janganlah duk belagak sangat. Kereta murah pun kadang belagak. Kereta tahun 40, tahun 74, buat bodoh. Orang langgar buku tak rugi, aku langgar orang buku tak rugi. Aku buruk, dia buat bodoh. Ada jenis tu tuan-tuan. Dia tak peduli ke orang, dia kira dia saja. Yang kedua, jangan berjalan di atas muka bumi dengan sombong tu apa? Jangan ada ciri-ciri kesombongan pada kenderaan. Kadang-kadang ciri-ciri kesombongan tu cermin gelap. Tak nampak ni, cermin gelap ni. Kadang-kadang lambang dekat nombor plate, dia jadi ciri-ciri belagak. Kadang-kadang exhaust besar paha, ciri-ciri belagak. Duduk dekat traffic light, tu nama ciri belagak. Dia kereta dia mahal, sebelah dia pula kereta polis trafik MPB, Iswara pula tu, hak lama tu, makan asap saja lah Iswara tu. Ciri-ciri belagak tu ada. Buangkan ciri-ciri belagak. Sebab tu di negara Arab mana ada ciri-ciri belagak? Kereta berdebu habis, kotor gila, kemek sana kemek sini. Tak ada ciri-ciri belagak. Dia tak ada kabel-kabel. Kalau kena saman, bayar terus. Kita hari ni kalau kena saman, buat raya sana, buat surat sini, jumpa kabel TMB, kabel elektrik, kabel telefon, banyak kabel sangat. Sebab tu orang jadi mengada-ngada, tak nak hormat. Kamera ambil gambar, langgar lampu merah, kamera ambil gambar bawa laju, dia ambil guni, dia serekuk kamera, jenuh ambil gambar nampak guni saja. Ni dia ciri-ciri belagak. Yang ketiga kata Allah dalam Quran, ciri-ciri berjalan ni apa? Ciri-ciri kepada berjalan ni, Nabi kata apa? Berikan hak jalan. Hak jalan tu apa? Jangan menyusahkan orang. Kalau nak duduk tepi jalan, jangan ganggu orang lalu lintas.
Kalau ada benda yang merosakkan, kayu, batu, lubang, buang. Itu hak jalan. Dan yang keempat, Nabi kata jalan ini paling kecil pun satu lorong 7 hasta. Maknanya besar-besarkan jalan, lebar-lebarkan jalan, jangan duk bagi sempit jalan. Jadi kalau kita fikir tentang ciptaan-ciptaan Tuhan, kita akan jadi lebih hebat. Tapi banyak orang duk fikirkan Tuhan, duk fikir Tuhan ni duk buat apa, Tuhan ni apa, lama-lama gila izin. Baik, habis. Kita masuk kepada tajuk perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Ada orang dia kata, Ustaz, saya selalu dengar penceramah, ustaz, bila mereka habis ceramah, mereka kata yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada salah dan silap saya. Saya akhiri ceramah saya dengan Assalamualaikum. Ustaz Kedah, Assalam, yang baik daripada Allah Ta'ala, hak buruk tu saya sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Jadi dia kata, Ustaz, bukankah baik dan buruk tu datang daripada Allah? Kenapa Ustaz tu kata yang buruk daripada saya, hak baik daripada Allah? Bukankah baik dan buruk tu Allah punya? Ni pelajaran kita pagi ni. Okey, tajuk ni bagus. Saya cadang nak balik dah Ustaz. Ustaz tajuk ni pula. Tu yang saya baca tajuk ni, pasal teringat nak balik, nak pergi cari majrin. Tu so dia buat kuih lah malu, pergi beli lagi senang. Kan nak makan pun. Kuih raya apa? Lah nak raya apa tuan-tuan? Kuih raya ni tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari duk jual. Berhulu 24 jam. Putu kacang 24 jam. Lemang 24 jam. Dulu sungguh lah setahun sekali baru jumpa semperit. Lah ni 24 jam semperit je. Baik, kita tengok. Maka wajib kita i'tiqad, wajib kita percaya sekalian perbuatan itu Allah Ta'ala jua yang mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Padahal tunggal ia, sama ada ia baik ataupun jahat. Baik, nombor 1, wajib kita i'tiqad sekalian perbuatan Allah Ta'ala itu dialah yang mengeluarkan. Semua benda Allah yang izinkan, Allah yang jadikan. Padahal tunggal dia yang buat, sama ada benda itu baik atau benda itu jahat. Baik, apa maksud? Maksud baik itu apa? Baik ialah iman dan ta'at. Allah yang bagi, Allah yang buat. Dan dikehendaki daripada jahat itu ialah kufur dan maksiat. Dan sama ada perbuatan itu zahir keluarnya daripada manusia atau lainnya, sama ada perbuatan itu ikhtiari, kemahuan sendiri, atau ittirari, terpaksa. Semuanya datang daripada Allah. Baik, itu baru mukaddimah. Sabar.